بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ونور قلوبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا أحدا صمدا لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له كفوا أحد. ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله وهو حبيبه صفيه خليله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى wabarakatuh. Kuliah kita ni ada dua bahagian. Bahagian pertama telah ditanyakan kepada saya. Soalan yang pertama, suatu kita berada di Masjidil Haram, yakni apabila kita sampai ke Masjidil Haram, kita perlu terlebih dahulu sama ada solat tahiyatul masjid ataupun terus kita tawaf saja. Lalu difatwakan oleh ulama-ulama di sini ada dua kemuliaan, dua penghormatan. Yang pertama adalah tahiyatul masjid, yang kedua adalah tahiyatul Baitullahil Haram. Lalu ulama-ulama kita berfatwa antara al-masjid dengan Baitullahil Haram ada keumuman dan juga pengkhususan. Di sudut hukum, pengkhususan itu lebih utama daripada yang bersifat umum. Jadi Baitullah itu khusus, Masjidil Haram itu adalah umum, maka afdal baginya itu untuk tawaf saja, yakni menghormati akan Baitullah sebagai rumah Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana juga perbuatan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mana Nabi masuk ke Mekah pada 8 Hijrah, namanya Fathul Makkah. Nabi masuk dengan menaiki unta dan terus Nabi tawaf dengan untanya. Tawaf dengan unta itu masih dipersisihkan oleh ulama-ulama kita. Sebagai ulama menyatakan berkhususan buat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagai ulama berfatwa secara umumnya boleh berkenderaan sambil tawaf. Jadi soalan yang pertama, kalau kita sampai ke Masjidil Haram, maka tawaf saja 7 pusingan dan meninggalkan baginya untuk tahiyatul masjid. Yang kedua, azan baru berkumandang, nak solat qalbiyah, qabliyah, rawatib ataupun solat tahiyatul masjid. Perkara ini masih khilaf kalau sekiranya kita buka pada perbahasan 4 mazhab. Perbahasan 4 mazhab. Jumhur ulama menyatakan bahawasanya salat tahiyatul masjid itu sunat saja. Hanya difatwakan oleh Imam Syafi'i baginya adalah wajib. Walaupun begitu, kewajipan itu boleh gugur kalau sekiranya berlaku satu ibadah yang lain. Seperti mana contoh, kita masuk ke masjid ataupun mana-mana tempat yang adanya solat Jumaat. Jadi imam sedang berkhutbah, maka tidak disunatkan bagi kita untuk tahiyatul masjid, apatah lagi rawatib sebelum Jumaat itu haram, tidak boleh ditunaikan. Dan itu adalah pendapat yang muktamad dalam mazhab Syafi'i. Jadi imam sedang berkhutbah itu jauh lebih besar untuk mendengar isi kandungan khutbah berbanding kita menyibukkan diri untuk tahiyatul masjid ataupun rawatib. Rawatib itu tidak sah kata ulama dalam mazhab Syafi'i. Sebahagian lagi ulama berfatwa tahiyatul masjid itu jatuh pada makruh. Tetapi kalau sekiranya bukan berkaitan dengan khutbah Jumaat, seperti mana ditanyakan di sini juga, nak tahiyatul masjid dulu ataupun duduk sambil mendengar majlis ilmu, lalu ulama menyatakan masih disunatkan untuk kita solat dulu tahiyatul masjid, dan hukumnya adalah sunat muakkad. Jumhur ulama juga menyatakan sunat. Jadi bila wajibnya tahiyatul masjid? Apabila kita masuk ke dalam masjid dan waktu belum masuk lagi.
walaupun waktu diharam untuk solat sekalipun. Dalam mazhab Syafi'i, satu-satunya mazhab yang memperbolehkan solat pada waktu yang dilarang apabila masuk ke dalam masjid, itulah dalam mazhab Syafi'i. Dan ini difatwakan terus oleh Imam Syafi'i berdasarkan hadis Rasul, janganlah di antara kamu apabila telah masuk ke dalam masjid, jangan dia duduk melainkan terlebih dahulu solat 2 rakaat. Itu masjid dah maksudnya. Jadi Imam Syafi'i berfatwa wajib. Tapi wajib di sini dia bukan jatuh pada wajib baca solat 5 kali sehari semalam. Bahkan Imam An-Nawawi juga berfatwa apabila seseorang nak menggantikan solat 2 rakaat itu, maka dia boleh bertasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 4 kali untuk menggugurkan kewajipan tahiyatul masjid. Cuma soalan yang tadi itu waktu dah masuk, jadi kita pun baru masuk ke dalam masjid, nak kena tahiyatul masjid dulu ke ataupun terawih pada solat rawatib qabliyah, seperti mana contoh kita nak solat sebelumnya maghrib ataupun mungkin sebelumnya zuhur. Dalam mazhab Syafi'i berfatwa apabila seseorang itu meniatkan solat sunat rawatib qabliyah, maka dia akan mendapat terus tahiyatul masjid. Fatwa yang pertama. Fatwa yang kedua adalah menggabungkan kedua-dua niat. Hanya saja dalam mazhab Syafi'i dia pecah lagi 2 fatwa dalam hal ini. Sebagai ulama berfatwa saja aku solat sunat sebelum zuhur dan bersama tahiyatul masjid 2 rakaat, Allahu akbar, makna menggabungkan niat. Maka dalam fatwa dalam mazhab Syafi'i kata terhasil, hukumnya sah. Yang saya sebut tadi dia tak sebut tahiyatul masjid, tapi terangkat juga tahiyatul masjid bersama rawatib. Sebagian lagi ulama berfatwa melalui qawaid fiqhiyah. Qawaid fiqhiyah mengajar kita siapa yang lebih amal lebih pahalanya. Lalu dia nak laksanakan tahiyatul masjid dulu 2 rakaat. Selesai kemudian dia pun solat rawatib sebelum zuhur, kita ambil sebelum zuhur lah 2 rakaat. Maka 4 rakaat solat sunat di situlah. Sebab yang pertama tetap 2 rakaat, yang kedua menggabungkan kedua niat tetap 2 rakaat. Lalu ulama ditanya mana lebih afdal? Yang nombor 3 lebih afdal. Ini cerita waktu dah masuk ni. Kalau waktu tak masuk lagi, memang diwajibkan kita tahiyatul masjid, kecuali kalau sekiranya kita nak membatalkan kewajipan dengan tasbih 4 kali tadi mengikut Imam An-Nawawi. Lalu mengapa agaknya ulama kita sisih pendapat wajib, ini sunat muakkad saja? Sebagai ulama kata sunat biasa saja sebab dia solat sunat mutlak. Lalu ulama-ulama berpegang dengan beberapa hadis, antaranya dalam satu hadis sahih, Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Rasulullah SAW satu ketika Nabi berkhutbah, masuk seorang sahabat, dia duduk. Nabi pun bertanya, adakah kau telah solat 2 rakaat? Nabi tidak sebut solat apa. Nabi kata, kau dah solat sunat 2 rakaat sebelum duduk? Belum ya Rasul. Bangun, solat dulu. Bila dia dah bangun untuk solat 2 rakaat, satu hadis lagi Nabi kata, cepat-cepat solat. Hadis yang lain yang dikhilafkan oleh ulama-ulama kita adalah, adakah Rasulullah memberhentikan khutbahnya ataupun meneruskan khutbah? 2 riwayat. Satu riwayat Rasulullah meneruskan khutbah sehingga dia pun meneruskan solat 2 rakaat dia itu, dalam keadaan dia meneruskan solat sunat dia 2 rakaat tahiyatul masjid. Satu riwayat lagi yang dipegang oleh dalam mazhab Hanafi, Rasulullah memberhentikan khutbahnya untuk membiarkan dia selesaikan 2 rakaat solat tahiyatul masjid ni. Difatwakan oleh Imam Ibn Hajar Asqalani daripada beberapa fatwa ulama dalam mazhab Syafi'i, bila seseorang pun dah duduk, maka tidak mengapa dia teringat untuk bangun balik untuk tahiyatul masjid. Hanya kata Imam Ibn Hajar Asqalani, yang dimaksudkan bila dah duduk
Tak perlu lagi nak buat tahiyatul masjid kalau duduknya dah lama, baru dia teringat lebih kurang dah 15 minit, 20 minit, maka dia tak perlu nak bangun tahiyatul masjid. Tahiyatul masjid itu bila dia duduk baru dia teringat nak bangun buat, maka tidak menggugurkan untuk dia buat dan tahiyatul masjid walaupun dia dah duduk. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata solat 2 rakaat sebelum dia duduk. Tapi tadi dia dah duduk, Nabi kata bangun. Gitu. Jadi Imam Syafi'i dia berpegang hadis ni. Jumhur ulama menyatakan Rasulullah SAW perintah pada dia ada sesuatu yang masih hukumnya menjadi muskilah. Hukumnya muskil. Mengapa agaknya? Sebab ada juga sahabat yang lain masuk duduk, duduk dan Nabi tak perintah dia bangun untuk solat. Tapi yang sahabat ni dia duduk, Rasulullah kata dah solat ke belum 2 rakaat? Belum ya Rasul, bangun solat. Yang lain pun ada masuk duduk dan Nabi tak suruh. Itu muskilatul hadis. Dan oleh kerana itulah ulama-ulama akan berijtihad untuk faham hadis ini sebab dia bersifat zan. Bila sifat zan, ulama tidak akan sepakat. Itu kaedah pada kaum ilmu hadis. Itu bahasa berbeza pendapat. Secara kesimpulannya adalah pulang mata kita, kalau kita nak pahala lebih, tahiyatul masjid dulu 2 rakaat, lepas tu rawatib. Tapi kalau kita khawatir, kita tengok jam, ini boleh sempat untuk solat sunat 2 rakaat saja, lalu kita ambil rawatib. Kerana rawatib itu ada kaitan dengan solat fardu. Tahiyatul masjid tidak ada kaitan, bahkan dia solat mutlak saja. Lalu kaedahnya kita boleh gabungkan niat ataupun ambil satu fatwa saja, aku solat sunat sebelum zuhur 2 rakaat, Allahu Akbar, kemudian dia akan dapat pahala tahiyatul masjid mengikut fatwa ulama yang lain. Terhasil kita mengambil atas fatwa, kita tidak mengambil atas pendapat kita. Ini atas fatwa. Pendapat itu terlalu banyak, tapi bukan semua pendapat difatwakan. Sebab ada fatwa yang asah, yang qawi, yang dhaif, lalu dikeluarkan fatwa. Pendapat itu banyak tapi fatwa belum. Jadi kita ambil atas fatwa. Yang tadi itu tahiyatul masjid dulu ataupun terus duduk mendengar majlis ilmu. Lalu oleh kerana majlis ilmu satu ibadah juga, lalu ulama menyatakan buatlah dulu tahiyatul masjid. Akan tetapi kalau dia memandang majlis ilmu itu sangat penting bagi dia dan dia perlu mendengarnya dalam keadaan segera, terus mendengar, maka silakan terus saja dia duduk mendengar majlis ilmu. Kerana sebagai ulama berfatwa tahiyatul masjidnya pada ketika itu menjadi sunat muakkad saja. Tadi Imam Syafi'i kata wajib, ya wajib seperti mana yang telah diterangkan. Tidak ada majlis ilmu, tidak ada kaitan khutbah Jumaat. Itu yang dimaksudkan wajib tadi. Ini ceritanya ada ibadah, ada majlis ilmu. Seperti mana khutbah, maka bukan tahiyatul masjid tu. Itu pada kaedah. Dan soalan yang terakhir ditanyakan, bolehkah menjemput orang solat hajat di rumah dan dalam masa yang sama kita sendiri keliru dengan hajat kita? Mari je kat rumah saya minta buat solat hajat. Lalu Tok Imam tanya, kakak nak buat hajat apa kakak? Itulah saya masih terfikir, adakah boleh nak jemput? Tidak ada masalah. Kalau sekiranya tak ada solat hajat, solat sunat pun boleh asalkan kawaidnya betul. Kalau imam itu seorang laki-laki, kemudian belakang dia bukan mahram, perempuan seorang, perempuan 2 orang yang menjadi makmum, dia tidak sah. Melainkan imam itu kena niat solat seorang-seorang, jemaah perempuan nak niat ikut dia. Tapi kalau dia jadi imam untuk belakang bukan mahram, dia tidak sah. Pada kaedah, sehingga mesti ada laki-laki bersama dengan dia bagi imam tadi. Jadi itu satu cerita lain. Disebabkan Rasulullah SAW satu ketika datang sahabat berhajat pada Nabi. Ya Rasul,
boleh tak satu hari nanti datang ke rumahku? Nabi kata boleh. Sampailah hari yang ditetapkan, Nabi SAW pun datang bersama Anas bin Malik. Dia ada cerita tentang apa yang berlaku. Aku pun melihat tuan rumah sibuk-sibuk cari tikar. Tikar dia dah busuk, ada warna yang agak tanda lama. Dia ambil air, dia percik, dia sapu, nak bagi bersih. Seolah-olah tikar tu lama dah tak diguna. Hari tu Nabi nak datang, akhirnya tiba dia percikkan air. Lalu Rasulullah pun masuk ke dalam rumahnya. Nabi bertanya, di manakah tempat untuk aku solat? Terus Rasulullah tanya macam macam kita lain, makan apa hari ni, masak apa? Rasulullah, kat mana tempat sesuai untuk aku solat? Di sini ya Rasul, kami akan menjadi makmum. Ada kata Anas bin Malik, ada tuan rumah lelaki, ada anak lelaki, kemudian ada isteri dia, ada mak dia pula. Buatlah sah Rasulullah jadi imam. Dan bukan solat fardu, solat sunat. Jadi ini usul. Jemput, jadi buat solat sunat dalam rumah tadi. Ini pada usul. Tanpa ditentukan nak solat hajat ke, nak solat apa lagi. Apa bernama dan solat yang mana boleh berjamaah. Tidak ada masalah pada usul, sebab Rasulullah dah buat dulu. Lalu walaupun dia terkeliru tentang hajat apa yang agak ni, tidak mengapa, nanti tuan imam bagi tahulah kalau betul ada hajat, saya beritahu sekian. Ajar dia, bagi tahu dia. Tidak ada masalah dalam hal ni boleh selesai. Sebab dia terkeliru tentang hajat, tak apa, kita dah sampai rumah. Inilah, kita sama-sama lah hajat. Bukan cik seorang dia ada hajat, kita semua buat ada. Jadi hajat kita, moga Allah beri kesihatan yang baik pada kita, aman, bahagia, panjang usia, murah rezeki. Boleh tak? Boleh. Terus selesai. Wallahu a'lam. Itu yang pertama. Yang kedua yang diberi tajuk kepada saya adalah berkaitan dengan hijrah. Berkaitan dengan hijrah. Mungkin setiap tahun kita mendengar, cuma nak ambil pada iktibar hikmah, kesimpulan nak kita ambil sebenarnya. Sebab kalau nak cerita tentang hijrah, perbahasannya panjang untuk tahu satu seperti mana untuk di buku, tu di kitab pada ta'arif, bahasa istilah. Nak bagi faham di sudut bahasa itu istilah bukannya sekejap lama. Macam kita belajar matematik dah sampai tingkatan 5, nak tahu formula satu-satu. Kalau tak tahu tak boleh nak jawab soalan. Jadi kita ambil segi hikmah dan iktibar hijrah, tidak lain. Kita ambil paling atas sekali. Paling atas sekali adalah keimanan kepada Allah dan iman yang sahih, yang sah. Itu tingkat paling atas sebab dia berkaitan akidah Islam. Disebabkan sekiranya seseorang itu tidak membina akidah yang sahih, tidak sah, tidak berakidah dengan akidah ahlu sunnah wal jamaah, segala solatnya, segala puasanya, segala ibadahnya ditolak oleh Allah kerana masalah akidatul Islam. Itu pasal ulama akidah ahlu sunnah wal jamaah menyatakan kalau kamu menjadi ahli mujassimah, musyabbihah, Allah Subhanahu wa taala tidak akan terima ibadah kamu. Apa maksudnya? Kamu menjisimkan Allah Subhanahu wa taala, menyamakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk. Kamu solat membayangkan Allah dengan satu bayangan, itu bukan Allah Subhanahu wa taala. Dia bukan perlu dibayangkan, digambarkan. Allah Subhanahu wa taala bukan begitu. Jika kamu terlintas dengan satu gambaran, kamu kata itu adalah Allah. Demi Allah, itu bukan Allah. Itu akidah. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintah para sahabat hijrah dulu. Nabi belum, para sahabat dulu. Ini menunjukkan perintah hijrah itu bermula perintah Rasul pada sahabat.
Kita bukan lari keluar pada Mekah, tapi kita hijrah. Hijrah tu apa maksudnya? Hijrah adalah untuk membina kemantapan iman, kerana dia berkaitan hubungan ibadah dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini sangat-sangat penting, sehinggalah kita membawa orang lain untuk beribadah, beriman kepada Allah. Seperti mana konsepnya tawakal, bergantung, berserah, dan bawa manusia lain juga kepada Allah. Itu konsepnya tawakal. Sebagaimana firman Allah, wa tawakkal 'ala al-hayy alladhi la yamut. Takkan kita saja nak sembah Allah yang maha hidup, yang tak mati-mati. Kita kena bawa orang lain juga untuk bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bergantung hidupnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu permulaan berkaitan hijrah tidak lain perintah hijrah dulu. Sebab dalam Islam kita bergerak atas perintah. Selagi mana Allah dan Rasul tidak perintah, kita tidak akan buat. Sebab perkara ini berkaitan iman. Iman tidak boleh dibina cara sendiri, dia melalui Allah dan Rasul. Mengapa agaknya? Agar kita tidak tersilap dalam membina al-ihwal iman. Seperti mana orang Yahudi, orang Nasrani pun kata dia beriman, tapi kita lihat bagaimana imannya itu sehingga dia menyatakan Isa anak Allah, Isa anak Allah. Lalu adakah itu sebuah keimanan yang sebenarnya? Mereka beriman Nabi Isa telah dibunuh, lalu disalib, lalu disemadikan di tanah. Adakah itu satu keimanan yang sahih? Tidak. Pada awal hijrah, Nabi perintah beberapa sahabat Nabi pergi ke Habsyah, bukan pergi ke Madinah. Sehingga sahabat tertanya-tanya, bukankah Rasulullah sendiri nak hijrah ke Taibah, belum nama Madinah, Taibah. Tetapi Rasulullah perintah sebagian sahabat pergi dulu, tapi pergi ke Habsyah. Habsyah bukan Madinah, dan Habsyah jauh, lebih jauh daripada Madinah. Nama Yathrib, Madinah itu namanya Yathrib, juga dipanggil sebagai Taibah. Dalam kitab Taurat disebut Taibah. Zaman Nabi Yathrib. Bila dapat Madinah, bila Madinah 100% jadi negara Islam, Madinatul Munawwarah, Madinatul Nabi. Sehingga tak ada lagi orang kafir, orang munafik, orang musyrik, orang Yahudi, Nasrani nak ada hati dengan Madinah. Tak berani mereka, keluar mereka. Jadi yang tinggal adalah orang mukmin. Itulah jadi Madinatul Nabi, Madinatul Munawwarah. Itu peringkat-peringkat lah. Lalu Rasulullah SAW perintah sebagian sahabat pergi ke Habsyah, bukan pergi hijrah saja, da'watul Islamiyah. Logik kata pergi hijrah macam pergi musafir. Kita bawa barang banyak ni, bawa bekalan banyak ni, musafir sampai ke negeri orang. Adakah kita tiba-tiba awak Islam ke kafir ni? Tak, awak kalau kafir saya penggal kepala awak. Adakah kita nak sampai kita cakap begitu? Kita hormat negara dia, negeri dia Habsyah. Dan Habsyah itu pula bukan negeri Islam, Nasrani. Rajanya, penguasa ni nama Najasyi. Bahkan sebagai ulama, semua penguasa, ketua-ketua di Habsyah akan dipanggil Najasyi. Seperti mana raja-raja di Mesir disebut Firaun, Parsi, Romawi, Kaisar, Kisra, diketahui oleh Ja'far bin Abu Talib radhiyallahu anhu, bawa beberapa orang laki-laki, beberapa orang perempuan, dukung anak kecil. Dan Sayyidina Uthman pun ikut sekali bersama isteri dia, adalah anak Rasulullah SAW. Cuma Sayyidina Uthman tidak lama di Habsyah, dia akan pergi ke Madinah. Jadi Ja'far lah di sana.
minta izin duduk di Habsyah. Tapi jahat orang musyrikin Mekah pergi ikut untuk mengapi-apikan Najasyi. Nak beritahu ini orang jahat ni. Sehingga mereka sempat digari, ditangkap, digari. Lalu kata Sayyidina Ja'far, sesungguhnya Nabi kami perintah untuk kami berada di sini kerana kami telah dijanjikan keamanan. Dengar ni Najasyi, dia tanya, siapa Rasul Nabi kamu? Muhammad ataupun disebut Ahmad. Apa yang dia kata? Di sini tempat yang aman. Rajanya Najasyi itu akan mengamankan kami. Lalu dia kata lepas. Apa tujuan kamu? Kami diperintah oleh Nabi kami. Dulu kami syirik, kami penyembah berhala, makan bangkai, macam-macam keburukan. Lalu datang hidayah kepada kami Islam dan beriman. Lalu Nabi kami memerintahkan kami ke sini sebelum kami pergi ke Yathrib. Kami hanya mengikut perintah. Lalu Najasyi suruh cerita apa yang dibawa oleh Nabi SAW. Jadi di situ bermula da'watul Islamiyah. Ini apa maksudnya? Ini iktibar hikmah di sebalik hijrah adalah da'watul Islamiyah. Dakwah. Sayyidina Ja'far baca sebagai ulama kata sebahagian daripada surah Maryam, sebahagian lagi riwayat kata bermula surah Maryam kafha ya ain sad. Ceritanya Nabi Zakaria, Nabi Yahya, kemudian cerita Maryam dalamnya. Cerita dia mengandung sampai dia nak beranak, lepas dia beranak, semua ada cerita dia baca dalam tu. Nangis. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. Raja Najasyi ni, rahib-rahibnya sedang pegang kitab dia, semua menangis membasahi janggut. Allah cerita dalam Quran, mimma arafu minal haq, dibaca dalam bahasa Arab lalu diterjemah dalam bahasa Habsyi, itulah Habsyi ataupun Habsyah. Lalu mereka pun memaham dengan bahasa terjemahan, nangis mereka sebab mereka memahami dengan apa yang telah diperintah, apa yang difirmankan oleh Allah Al-Haq. Langsung mereka pun beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maksudnya masuk Islam. Jadi di sini kita nampak apa? Kita nampak bahawasanya tujuan hijrah adalah untuk sebarkan da'watul Islamiyah. Lalu kita lihat Rasulullah SAW hijrah. Lalu apa yang berlaku di Madinah? Sebarkan da'watul Islamiyah agar penduduk di Madinah Islam, beriman. Bila dah selesai ni Islam dan beriman, Nabi perintah kamu pergi ke Jordan, kamu pergi ke Mesir, kamu pergi ke Yaman, kamu pergi ke Basrah, kamu pergi ke Kufah, pergi. Sehingga Rasulullah mewasiat kepada Sa'ad, ya Sa'ad, kalau usiamu panjang, pergi sampai ke China, ya Sa'ad. Rasulullah wafat, kemudian dia tunaikan kewasiat itu, lalu dia pergi sampai ke China dan dia wafat di China. Sa'ad bin Abi Waqqas dan beberapa sahabat yang lain. Jauh ke China tu. Apa maksudnya di sini? Sebarkan dakwatul Islamiyah. Bahkan ulama-ulama menyatakan dalam perjalanan sirah ataupun perjalanan Islamnya di China lah, tidak lain melalui tangannya Sa'ad bin Abi Waqqas. Baktinya, dakwahnya Sa'ad bin Abi Waqqas, sehingga dia Cina itu beriman juga mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan nak pindah berketurunan sampai sekarang. Apa maksud hijrah di sini? Dakwatul Islamiyah, untuk terus menyebarkan Islam dan juga iman. Satu hari Rasulullah SAW didatangi oleh seorang laki-laki. Sebab Nabi cerita tentang man hajara, barang siapa yang hijrah. Dia nak faham tentang hijrah.
Ya Rasulullah, apa maksud hijrah? Hijrah itu adalah kamu buat sesuatu perubahan. Ya Rasulullah, dalam banyak-banyak perubahan hijrah, yang manakah yang jauh, yang paling utama ya Rasul? Dia nak cari yang paling atas dulu kedudukan. Sebab kalau kita belajar hadis, ada saja sahabat Rasulullah kalau ditanya, ya Rasulullah, amal apa yang paling utama? Oh, ya Rasulullah, puasa apa yang paling utama? Ya Rasulullah, solat apa yang paling utama? Ya Rasulullah, amalan dalam Islam apakah yang paling utama? Semua dijawab Nabi. Solat yang paling utama adalah kamu solat diri lama, khususnya solat malam. Setelah puasa Ramadan, yang paling utama adalah solat puasanya Nabi Daud. Hari ini puasa, esok buka apa tu? Puasa balik. Ada yang lain kata Rasul, kamu berpuasa pada bulan-bulan haram. Zulqaidah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab, 4 bulan. Hadis sahih, Sahih Muslim. Amal apa yang utama ya Rasul? Wa yut'imuna at-ta'am, kamu beri makan kepada orang siapa saja. Yang ini pula, ya Rasul, apakah amal yang utama? Sedekah. Ya Rasulullah, apa amalan yang paling utama? Jihad. Ya Rasulullah, apakah amalan yang paling utama? Kau memberi salam pada orang yang kau kenal ataupun tidak. Ya Umar sahabat, ya Rasulullah, amal apa yang paling utama? Birri walidai, buat baik atas ibu bapa. Ada yang lain, ya Rasulullah, amal apa yang paling utama dari Islam? Jihad fi sabilillah. Lalu ulama ditanya, perbezaan jawapan Rasulullah dengan soalan yang sama. Lalu kata ulama, Rasulullah menjawab berdasarkan pada maslahat ketika itu. Sebagian ulama menyatakan Rasulullah memandang orang yang tanya dengan pandangan kemukjizatan dia sebagai Rasul. Contoh orang ni suka marah. Lepas tu dia tanya, ya Rasul, ajar aku satu amal yang boleh aku amal dalam Islam. La taghdab, jangan marah lagi ya. Ya Rasul, macam nak kena ke aku ya. Amalan lain lah ya Rasul, la taghdab, jangan marah ya. 3 kali Nabi ulang, tak kala 3 kali juga dia tanya yang sama untuk dia. Bagi sahabat ni dia suka join adventure dengan orang tu. Orang ni lupa keluarga. Ya Rasul, apa amalan yang utama? Kamu buat baik, jaga baik-baik dua ibu bapa kamu. Satu lagi hadis, datang seorang pemuda, ya Rasulullah, izinkan aku untuk berjihad fi sabilillah. Lalu Rasulullah bertanya, kamu masih ada dua ibu bapa ataupun salah seorang padanya? Ada ya Rasul. Kamu jaga dia dan kira pahala jihad. Datang orang perempuan, ya Rasul, boleh tak izinkan aku pergi jihad dengan orang lelaki-lelaki? Rasulullah kata, kamu buat persiapan untuk menunaikan haji fi Baitullahil Haram, itu sama dengan jihad. Macam lelaki-lelaki pergi jihad. Itulah Rasulullah SAW dalam mengajar arti jihad. Lalu begitu juga hijrah. Lalu Rasulullah SAW ditanya, ya Rasulullah, kami tahu apa makna hijrah, perubahan ya Rasul. Cuma daripada banyak-banyaknya hijrah ya Rasul, apakah yang lebih utama? Daripada Rasulullah SAW jawab, iaitulah kamu menjauhi sesuatu yang dimurkai, dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kata Rasulullah SAW, hijrah itu ada dua, al-hadir dan juga al-badi. Al-badi adalah apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kamu, laksanakan perintahnya. Dan apabila dikaitkan dengannya hijratul hadir, tidak lain satu hijrah yang kamu kena buat sesuatu kerana dia ada kaitan ujian, dan kedua-dua ini diberi pahala oleh Allah. Seperti mana seseorang berada dalam wilayah kafir, dia diuji. Orang kafir menganiaya dia, hijrah baginya kata ulama, maka dia keluarlah pergi cari ke wilayah Islam.
dan berkewajipan orang Islam di situ jaga dia, bagi tempat tinggal pada dia. Dan ini adalah satu perkara yang disebut oleh ulama, hukumnya adalah fardu kifayah, sebab dia selamatkan iman dia keluar, lalu kita kena jaga dia. Seperti mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkaitkan orang Ansar, ada kaitan keimanan. Barang siapa yang tidak mencintai orang Ansar, dia tak beriman. Keimanan itu adalah dengan mencintai orang-orang Ansar. Orang Ansar ni yang bantu Muhajirin sampai peringkat anak mereka tak makan, ahli keluarga tak makan sebab nak bagi makan kepada Muhajirin. Ada harta, lalu bantu Muhajirin, bantu sehingga ahli keluarga ada juga sampai peringkat tak ada apa. Turun ayat Quran, Allah kata kalau kamu nak bantu, mulai keluarga kamu dulu. Tengok keluarga kamu dulu, makan tak makan, ahli keluarga kamu perlu tak sesuatu, perlu, uruskan mereka. Lebihannya barulah kamu bantu ni Muhajirin, kerana Allah Subhanahu Wa Taala tidak pernah membiarkan mereka kebunuran. Allah akan bantu juga. Jadi itulah semangatnya orang Ansar. Kesan semangatnya sebab apa? Sebab hijrah Nabi sampai ke Madinah membawa iman. Sebab Rasulullah cerita tentang iman. Mereka nak membina iman yang sempurna, lalu itulah perbuatan iman. Itulah perbuatan mengapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah. Mantap iman mereka, kesan hijrah Rasul. Tapi dia tidak berakhir. Da'watul Islamiyah tidak benar berakhir. Walaupun Nabi kata la hijrah, tidak ada hijrah. Ba'dal fathi, setelahnya Fathul Mekah. Daripada Mekah pergi ke Madinah, hijrah. Tapi Nabi kata pada Madinah kembali ke Mekah tidak disebut hijrah, tetapi jihadun fi sabilillah, berlangsung ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat dia berlangsung jihad. Tapi hijrah, Nabi nak beritahu pengkhususan hijrah macam Nabi dah tidak ada. Setelahnya Nabi kembali ke Mekah, jadikan negara Islam. Fatul Mekah pada 8 hijrah. Orang kafir semua lari, beribu orang masuk Islam, beriman, termasuk Abu Sufyan, ketua orang musyrikin di situ waktu itu. Abu Jahal mati dah, Abu Lahab mati dah, tinggal Abu Sufyan. Islam dan beriman dia. Jadi kuat orang Islam kerana keislaman itu. Jadi orang kanan Nabi lagi Abu Sufyan. Yang masuk akal. Yang terakhir, secara khulasahnya juga adalah apa yang boleh kita faham tentang hijrah tidak lain adalah mengubah seseorang daripada yang tidak baik kepada yang baik. Kalau berkaitan solat, tak khusyuk, khusyuklah solatnya. Kalau baca Quran, tadabbur Quran. Berkaitan dengan apa yang dicipta oleh Allah, dulu tengok saja, sekarang tafakkur. Kemudian banyakkan lagi munajat kepada Allah, doa kepada Allah, zikr Allah, bertambah-tambah abang. Itulah kesan hijrah. Bukan sekadar mendengar seperti mana kisah ni kita cerita sebelum ni tentang korban. Bukan cerita korban, kita kena jadi peserta korban untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu taala alam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.